Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tadi muslimat ya, muslimin hadirin yang saya hormati, setelah kita terhenti kuliah secara fizikal mulai dari Mac, dan kemudian kita ada satu kuliah secara online pada bulan April. Jadi malam ini alhamdulillah secara fizikal kita sambung pembentangan tentang fahaman literal ataupun sekarang ini didokong antaranya oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah lihat perbezaan antara umat Islam Ahli Sunnati wal Jamaah dan juga golongan Wahabi dalam masalah tauhid, yang mana mereka berpegang dengan tauhid tiga. Yang mana tauhid tiga ni secara asasnya okey, tak ada masalah, iaitu misalnya tauhid rububiyah, iaitu mengesakan Allah sebagai Rabb. Tidak ada Tuhan yang memiliki, yang mencipta, yang mentadbir segala-galanya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, melainkan Allah semata-mata. Jadi itu betul lah. Cuma kekeliruan datang apabila mereka mendakwa bahawa kalau setakat tauhid rububiyah itu orang-orang kafir musyrik juga ada tauhid rububiyah, dan itu kita telah terangkan punca kekeliruan mereka dan bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah menjawab. Seterusnya adalah tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah, Tuhan juga, Rabb Tuhan, ilah juga Tuhan. Tapi bila sebut ilah itu dia membawa konotasi Tuhan yang disembah. Maka pendukung tauhid tiga berpegang bahawa kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, iaitu Allah semata-mata. Jadi itu betul bahawa kita itu wajib menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haram bahkan syirik kita menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu betul. Tetapi berlaku kekeliruan. Kita lihat di sini slide ni. Persamaan antara umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga golongan Wahabi dalam masalah ini adalah kita sama-sama setuju bahawa tidak boleh di sini maksudnya haram, lagi syirik, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada beza antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, di situ tidak ada beza. Tapi perbezaan adalah di sisi golongan Wahabi, tauhid uluhiyah ini digunakan sebagai alat ideologi untuk melarang amalan-amalan seperti tawassul, tabarruk, ziarah kubur. Ziarah kubur ni ada perinciannya lah, bukan ziarah kubur semata-mata. Yang mereka larang itu kalau ziarah kubur untuk mengambil berkat, itu dilarang. Beristighasah dan lain-lain
itu dilarang kerana dianggap mengarahkan ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di sisi ahli sunnah wal jamaah, amalan tawassul, tabarruk, ziarah kubur dengan tujuan ambil berkat, ya. Kalau ziarah kubur untuk semata-mata ziarah dan mendoakan keampunan buat si mati, yang itu tidak ada beza. Mereka pun tidak larangnya itu. Di sisi kita itu bukan menyembah, tetapi itu hanya melakukan interaksi. Maknanya kita itu bahasa Melayu berinteraksi. Kita melakukan sesuatu itu yang ada kaitan dengan asbab. Asbab plural, jamak kepada perkataan sabab. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata cause. Bila ada cause ada efek. Bila ada sebab ada musabab. Ada makan ada kenyang. Ada berobat ada sembuh. Ada bersentuh dengan api, ya, ada terbakar. Jadi kita berinteraksi dengan asbab. Walaupun kita yakin bahawa yang mengenyangkan kita adalah Allah, tetapi tidak syirik apabila kita itu makan bila kita lapar. Kerana kita kaitkan sebab dengan musabab. Sebab adalah makan, musabab adalah kenyang, ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, makan itu adalah cause, kenyang itu adalah efek. Jadi kita kaitkan. Adakah kita syirik? Kerana yang mengenyangkan hakikatnya adalah Allah, bukannya makanan. Ataupun bila kita sakit, kita berobat, ya, kita makan ubat. Jadi makan ubat itu adalah sebab, sembuh dari penyakit adalah musabab. Maka kita berinteraksi, kita ambil kira sebab tadi. Adakah kita syirik? Sedangkan yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah, bukan ubat. Jadi jawapannya adalah tidak syirik. Semata-mata kita berinteraksi dengan asbab. Makan untuk kenyang tidak syirik. Berobat untuk sembuh tidak syirik. Kita kenakan sesuatu untuk menghanguskannya dengan api, kita sentuhkan dengan api supaya hangus, supaya terbakar, tidak syirik. Maka demikian, kita bertawassul tidak syirik. Okay. Jadi malam ni fokus kita kepada tawassul, ya, di sisi ahli sunnah wal jamaah dibenarkan, ya, dengan syarat-syaratnya. Di sisi Wahabi juga dibenarkan pada perkara-perkara tertentu. Jadi kita lihat yang sama dahulu. Ingat, ya, antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi bukan semua berbeza, ya, ada tempat-tempat kita sama. Contohnya apa? Iaitu yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah. At-tawassulu bi asma'illahil husna. Bertawassul dengan asmaul husna di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh, bagus, dibenarkan. Demikian di sisi Wahabi juga boleh, bagus dan dibenarkan. Apa dia tawassul dahulu? Tawassul adalah perkataan bahasa Arab daripada tawassala yatawassalu, ya, iaitu kita mengambil sesuatu sebagai wasilah. Wasilah artinya jalan ataupun perantaraan, medium. Jadi mencari sesuatu sebagai jalan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu cari kepada Allah Taala wasilah. Jadi tawassulnya secara umum Allah yang perintahkan. Tawassul adalah mengambil sesuatu sebagai wasilah, jalan, ataupun perantaraan. Allah yang suruh. Baik. Jadi antara tawassul yang sepakat antara ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi bahawa ianya boleh, ya, iaitulah tawassul dengan nama Allah. Artinya kita nak dapat perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tawassul, wasilahnya adalah nama Allah. Kita nak rezeki, kita bertawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Kita angkat tangan, ya Razzaq, urzuqna. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, berilah rezeki kepada kami. Kita nak ilmu misalnya, ya alim, alimna. Wahai yang maha mengetahui, ajarlah ilmu kepada kami. Ataupun kita nak bijaksana, ya hakim, kita nak terbuka segala jalan dan juga perkara-perkara yang tersangkut dalam kehidupan kita, kita sebut ya Fattah. Ya, kita nak supaya Allah tutup aib kita, jangan sampai orang tahu, benda-benda yang mengaibkan kita. Kita bertawassul ya Sattar, wahai Tuhan yang maha menutupi. Dan seumpama-seumpama dengannya. Nak bertaubat ya Tawwab, ya Rahim, ya Ghafur.
Jadi itu tidak ada perbezaan, ya, boleh. Kemudian masih sama antara Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan Wahabi dalam bab tawassul dengan amal soleh. Boleh kita itu bertawassul dengan amal soleh. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah boleh, di sisi Wahabi juga boleh. Contoh tawassul dengan amal soleh, yang pertama kita nak dapat ridha Allah, buat amal soleh. Kan dalam Quran tadi sebut wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah jalan. Apa maksud carilah kepada Allah jalan? Bukan macam kita bayangkan kita di dunia ni, nak cari surau ad-diniyah, cari jalan pakai Waze, Hari ni lain jalan dia bawa. Selalu dia bawa ikut Taman Seri Gombak, hari ni bawa ikut Selayang. Cari jalan itu lain. Yang dimaksudkan dengan cari jalan kepada Allah adalah cari jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah. Cari jalan supaya dapat perkenan doa daripada Allah. Itu maksud tawassul di sini. Maka tawassul dengan amal soleh, pertama kita buat amal soleh sebagai jalan kita itu diredai oleh Allah. Kita nak Allah redha pada kita, kita rajin solat, kita rajin puasa, buat baik pada ibu bapa, buat baik pada jiran tetangga, tolong orang miskin. Kenapa buat semua ni? Moga-moga Allah redha dengan kita. Itu tak ada khilaf. Kita kata bagus buat macam tu, Wahabi pun kata bagus. Yang kedua, kita barangkali nak supaya Allah perkenankan doa kita, maka kita buat amal soleh. Kita ada satu hajat besar misalnya, dengar-dengar kata PRU15 dah tak lama, maka kita berhajat nak jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi kita bertawassul. Tawassul dengan amal soleh. Sebelum kita berdoa, sebelum kita kata ya Allah jadikanlah saya Perdana Menteri Malaysia, kita sedekah pada anak yatim, kita buat baik pada ibu bapa, kita baca Quran dulu misalnya, lalu barulah kita angkat tangan berdoa. Itu pun tak ada masalah, semua benar kan. Dan boleh jadi juga tawassul dengan amal soleh ini adalah amal soleh yang kita telah lakukan satu masa dahulu. Katakanlah 2-3 tahun lepas kita ada buat satu perkara yang baik, atau kita ada menahan diri daripada membuat perkara yang jahat, maksiat. Kita digoda untuk melakukan maksiat. Misalnya digoda untuk ambil rasuah. Ada orang kata ambil lah haji, saya bagi hadiah, padahal kita dah faham dah, itu rasuah. Maka menahan diri dari buat maksiat juga adalah amal soleh. Tahun ni, minggu ni misalnya, ataupun hari ini kita ada hajat, lalu kita angkat tangan, ya Allah satu masa dahulu aku pernah menahan diriku daripada mengambil rasuah. Sekiranya itu adalah amal soleh di sisimu ya Allah, engkau sembuhkanlah aku daripada penyakitku ini, misalnya. Engkau angkatlah bala yang sedang menimpa ku ini misalnya. Jadi yang demikian itu tawassul dengan amal soleh yang sepakat antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi bahawa tawassul macam itu bagus. Jadi rupanya masih ada persamaan. Cuma mula berlaku perbezaan antara kita dan saudara-saudara kita yang berfahaman Wahabi bila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Bila tawassul dengan orang soleh, ada sebahagian Wahabi dah tak selesa dah di situ. Biasanya Wahabi yang istilah bahasa moden kita panggil Wahabi yang baru na'ab. Faham istilah baru na'ab? Bukan Wahabi yang expert lagi, baru-barulah menceburkan diri dalam bidang Wahabi ni. Dia tak selesa dengan tawassul dengan orang soleh kerana kata dia, misalnya kita angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku dengan kemuliaan nabimu, ya Allah ya Tuhanku dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah ya Tuhanku dengan kemuliaan Imam Syafi'i misalnya. Jadi itu namanya tawassul dengan orang soleh. Jadi sebahagian mereka tak selesa. Kenapa? Kerana kata dia, bila kita tawassul dengan orang soleh, kita telah menjadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dan Allah. Kata dia sepatutnya kita minta direct dengan Allah. Ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah angkatkanlah bala yang menimpaku, ya Allah pemudahkanlah urusanku. Tak payahlah ya Allah dengan kemuliaan Nabi. Nabi itu makhluk.
Ya Allah, tak perlulah ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani makhluk. Jadi kalau kita jadikan makhluk sebagai perantaraan dalam doa, bermakna syirik. Ini keliru. Bahkan Wahabi yang mengaji, saya tengok mereka tak pegang macam itu. Sebab Wahabi ada yang mengaji, yang alim, yang banyak ilmu, ya. Kalau mereka banyak ilmu, biasa mereka tak akan sampai kata begitu. Sebab jelas kalau dikatakan tawasul dengan orang soleh syirik kerana orang soleh makhluk, maka sepatutnya bertawasul dengan amal soleh juga syirik. Sedangkan mereka benarkan. Kenapa kita kata begitu? Kerana amal soleh pun makhluk. Mana dalil amal soleh makhluk? Ayat Quran. Mana ayat Qurannya? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu. Jelas kita ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa sahaja yang kamu amalkan, soleh ke tak soleh, itu juga adalah makhluk Allah. Ingat ya, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan Quran, kita makhluk Allah. Perbuatan kita baik ataupun buruk, hakikatnya makhluk Allah. Jadi apa justifikasi tawasul dengan satu makhluk yang namanya amal soleh, tidak syirik? Tawasul dengan satu makhluk yang lain yang namanya orang soleh, yang dia pun jadi soleh kerana amal soleh, maka yang itu syirik. Tak ada satu justifikasi. Bahkan bercanggah dengan dalil. Kadang yang mengajar tawasul adalah Nabi SAW. Yang mengamalkan tawasul antaranya adalah para sahabat. Jadi mustahil, syirik. Lalu biasanya kalau Wahabi yang dah mengaji tinggi, sebahagiannya dia akan kata boleh, ya, tawasul dengan orang soleh boleh. Tapi dia tambah satu syarat, iaitu syaratnya orang soleh itu masih hidup. Kalau orang soleh tu sudah mati, tak boleh. Maknanya apa? Maknanya tawasul dengan Nabi SAW dah tak boleh lah, sebab Nabi dah wafat. Tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jalani pun dah tak boleh, sebab Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia. Demikian tawasul dengan Imam Syafi'i, sesiapalah yang telah meninggal dunia tak boleh. Yang boleh kalau orang soleh itu masih hidup. Katalah ya, di tempat kita ada satu orang soleh, bila kita ada hajat, kita berjumpa dengan orang soleh tadi, minta dia doakan. Macam tu tak apa, kata dia. Atau kita doa, kita minta orang soleh tu aminkan, boleh. Tapi kalau dah meninggal, tak boleh. Maknanya apa? Misalnya kita dengar, kita duduk di Selangor ni, kita dengar ada orang soleh di Kedah, katanya mustajab doa dia, wali Allah, ya. Jadi kita nak tawasul dengan dia, kita pergilah ke Kedah nak jumpa dia, ya. Sampai-sampai di Kedah, tanya-tanya orang kampung, katanya tuan guru dah meninggal dah minggu lepas. Oh, macam tu. Maka tak bolehlah kita tawasul dengan dia, sebab dia sudah meninggal dunia. Maka membezakan antara tawasul dengan orang yang masih hidup boleh, tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia haram, bahkan sebahagian kata syirik. Itu adalah berhukum tanpa dalil. Itu nama tahakkum. Dia hukum suka hati. Padahal dia yang berslogan, dia selalu berslogan, kita dalam agama kena berdalil. Kita dalam agama ni kena ada sandaran Quran dan hadis. Baik, mana dalil? Mana sandaran Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa tawasul hanya boleh dengan orang soleh yang masih hidup, tetapi haram dan syirik dengan orang soleh yang telah meninggal dunia? Sebelum kita lihat kepada dalil, bahkan logiknya sudah bercanggah. Kerana apa? Kerana syirik ini adalah menuhankan selain daripada Allah. Itu namanya syirik. Yang mudah fahamnya lah, kalau orang tanya syirik itu apa? Menuhankan selain daripada Allah. Kalau menuhankan Allah, memang Allah Tuhan, tak ada masalah. Tapi kalau menuhankan lain daripada Allah, hatta makhluk yang mulia pun, boleh tak? Tak boleh. Menuhankan Nabi Isa AS boleh. Nabi Isa mulia tak? Mulia Nabi. Tapi kalau menuhankan Nabi Isa, tak boleh. Menuhankan malaikat, tak boleh. Jadi kalaulah dia anggap tawasul dengan orang mati itu adalah menuhankan orang mati, maka sepatutnya tawasul dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Sebab tawasul itu sama. Adakah menuhankan orang hidup boleh? Tak boleh juga. Maka jelas tawasul bukan menuhankan.
Tawasul ini diajar oleh Nabi SAW, antaranya sabda Nabi SAW ataupun doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada satu orang buta. Ada satu orang buta ni kan susah, tak nampak. Jadi dia minta supaya Nabi SAW doakan. Nabi kata kalau kamu nak boleh, kalau kamu sabar lebih baik lagi. Macam mana kita? Start lambat, lajak sikit Kita lajak sedikit. Mungkin sampai 8.45 macam tu kita selesaikan tajuk ni. Jadi orang buta ni minta supaya Nabi SAW doakan. Nabi kata kalau kamu sabar lebih baik. Dia kata dia nak supaya sembuh daripada buta. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka. Asalnya Nabi suruh dia berwudu. Lepas wudu Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Lepas salat 2 rakaat, Nabi suruh dia baca doa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu. Itu doa biasa. Jadi kalau mereka kata, Ustaz, kenapa susah-susah doa tawasul? Doa biasa kan boleh. Jawapannya memang betul ya. Doa biasa boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata wajib doa tawasul. Kita kata harus ataupun sunat. Ya. Kita tak kata wajib kalau doa mesti tawasul, tak. Doa biasa pun boleh. Kan buktinya Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Itulah namanya tawassul. Aku bertawajuh. Tawajuh maknanya menghadap, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan Nabi. Bila kata dengan Nabi, itulah namanya tawassul. Kalau dah syirik, pasti tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Nabi ajar umat buat benda syirik. Maknanya tawassul boleh. Kemudian bahkan Nabi SAW mengajar boleh kita itu berinteraksi dengan makhluk, meminta kepada makhluk, tapi sebagai asbab. Makhluk tak boleh beri sebagai hakikat. Kita nak apa dalam dunia ni? Nak ilmu, nak harta, nak bahagia, nak senang, nak sihat, nak kawan ramai. Siapa yang bagi? Allah. Tapi tak salah kita meminta daripada makhluk sebagai sebab. Siapa sini pernah minta duit dengan mak ayah? Ramailah ya. Saya pun dulu macam tu juga. Masa saya belum bekerja, belum ada duit, bila duit minta dengan mak ayah lah. Ya, nak buat belanja. Kenapa tak minta dengan Allah? Takkah yang bagi harta pada kita Allah? Betul lah. Yang bagi harta pada mak ayah kita pun Allah. Yang gerakkan hati mak ayah kita nak bagi duit kat kita pun Allah. Maka hakikatnya yang bagi kita harta adalah Allah. Tidak bermakna syirik kalau kita minta harta daripada manusia. Ya, minta duit daripada mak ayah tu tidak syirik. Kerana itu sebab saja. Jadi Nabi SAW ajar orang buta itu sebut, Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku bertawajuh, aku menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ini, moga-moga diperkenankan. Jadi selesai Nabi ajar, orang buta itu pun ikut. Ya. Tak lama kata sahabat yang meriwayatkan hadis tu, elok dah, mata dia celik dah, macam tak pernah buta pula. Jadi boleh tawassul. Kata mereka, dalil tidak boleh tawassul dengan orang mati adalah perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas? Bapa saudara Nabi, ya, uncle, ya, pakcik Nabi SAW, adik-beradik kepada bapa Nabi. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ketika zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, apa yang sunat kita buat? Istisqa, ya, solat
istisqa, minta hujan. Jadi bila melakukan istisqa itulah Sayyidina Umar bertawassul, sebut Al-Abbas, dulu kami bertawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami. Itu maksud doa Sayyidina Umar. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Ya. Jadi satu bukti di situ bahawa tawassul tidak syirik. Tawassul dengan orang soleh tidak syirik. Mustahil Sayyidina Umar buat benda syirik. Ya. Itu Khulafa' Ar-Rasyidin. Mustahil tak ada sahabat yang marah. Ini istisqa berlaku di khalayak ramai. Semua pun bersetuju dengan doa itu. Ya. Baik. Jadi kalau begitu, itu satu bukti bahawa bertawassul dengan orang soleh tidak syirik. Yang kedua, itu juga bukti boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab dahulu-dahulu ada satu dua ulama tersalah faham, menyangkakan bahawa tawassul hanya boleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh tawassul dengan orang lain. Jadi bila berlaku kejadian tersebut, jelas bahawa dengan orang lain, orang soleh boleh. Jadi kata mereka, itulah bukti tidak boleh tawassul dengan orang mati. Kenapa? Kerana kata dia, kalau boleh tawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak tawassul dengan Nabi SAW direct? Kenapa Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas? Itu bukti orang mati kita tak boleh tawassul dengan dia. Maka kita jawab, itu bukan bukti. Itu hanya sangkaan kamu sahaja. Dalam kejadian tersebut tidak ada misalnya Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, sekarang oleh kerana Rasulmu telah meninggal dunia, maka kami tidak boleh lagi bertawassul dengan baginda, maka sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara baginda. Tidak ada macam itu. Itu hanya sangkaan kamu. Dan sangkaan kamu bercanggah dengan kefahaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak faham macam kamu faham. Ini satu sikap yang tak bagus ya di kalangan golongan Wahabi ini. Mereka suka mendakwa bahawa mereka adalah Salafi. Salafi maknanya pengikut salaf, yang mana kita tak ada masalah. Yang itu memang patut kita ni dalam agama ikut salaf. Salaf siapa? Siapa salaf? Salaf dari segi makna adalah dahulu. Ya, yang dahulu. Khalaf yang belakang, yang kemudian. Baik. Salaf dalam konteks ini maknanya generasi awal umat Islam. Yang masyhurnya adalah sahabat Nabi. Lagi yang mengaji dengan sahabat Nabi kita panggil tabi'in. Lagi yang pernah mengaji dengan anak murid kepada sahabat Nabi, tabi'in. Ini secara umumnya kita sebut salaf. Salafi, pengikut kepada mereka. Bagus tak? Bagus. Yang tak bagus adalah dalam keadaan mereka mengaku salafi, pengikut salaf, tiba-tiba mereka tak ikut. Jadi dakwaan itu palsu. Contohnya di sini, sahabat Nabi memahami bahawa doa tawassul boleh diamalkan walaupun Nabi SAW dah wafat. Buktinya, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Masa Sayyidina Uthman jadi khalifah, Nabi SAW masih hidup ke dah wafat? Jelaslah dah wafat. Kalau tak, takkan Sayyidina Uthman jadi khalifah. Ya, lepas Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah. Lama Nabi dah wafat. Ya. Satu orang lelaki ada hajat nak berjumpa dengan Sayyidina Uthman, lalu terhalang. Ya, Sayyidina Uthman khalifah masa tu. Kita boleh bayang tak siapa sini ada hajat nak jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, tapi asyik tak dapat je. Ya, orang duk tanya dah ada appointment dah, belum. Ni nak buat appointment bila? Tahun depan. Tahun depan tak boleh, Tan Sri overseas. Macam-macam lah. Ya, tak dapat, terhalang. Maklum lah nak jumpa orang besar. Ya. Jadi lelaki ni mengadu kepada satu orang sahabat, nama Uthman juga, Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Lalu sahabat ini ajar doa tawassul yang diajar oleh Nabi SAW kepada orang buta. Ingat lagi? Jadi diajar. Lalu lelaki ni baca doa itu. Tak lama lepas dia baca doa,
dia pergi ke tempat Sayyidina Osman bin Affan. Kalau sebelum ni asyik tak jadi, sekali ini pembantu Sayyidina Osman datang, pimpin dia masuk dalam rumah, suruh dia duduk atas tikar. Duduk Sayyidina Osman atas tikar yang sama. Sayyidina Osman tanya, kamu ada hajat apa? Dia pun sebut. Lalu Sayyidina Osman tunaikan hajat dia. Dan Sayyidina Osman pesan, kalau kamu ada apa-apa hajat lagi, datang jumpa saya. Lalu lelaki ini menyangkakan, oh boleh jadi sahabat yang seorang tadi, Uthman bin Hunayf ni, ada bercakap dengan khalifah pun. Macam kita lah misalnya tadi kan nak jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, tapi Menteri Bersedia ni Perdana Menteri. Cuma kebetulan bapa saudara kita ni adalah bekerja di jabatan Perdana Menteri. Kita ada sebut, kita tahu mudah nak jumpa. Jadi kita terfikir mungkin pakcik saya ada sebut dekat Perdana Menteri pun. Jadi dia terfikir mungkin sahabat Nabi tadi ada sebut kepada Sayyidina Osman. Jadi dia cakap, jazakallahu khaira, moga-moga Allah beri balasan yang baik. Kenapa? Kerana kamu tolong bercakap dengan khalifah. Jadi senang dah saya dapat jumpa. Lalu Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, wallahi demi Allah, saya tidak ada bercakap apa pun. Tapi doa yang saya ajar kepada kamu itu, dahulu pernah satu orang buta datang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu begini-begini dia ceritakan. Maknanya apa? Makna sahabat Nabi faham doa tawassul tak ada beza. Masa Nabi hidup, elok baca. Masa Nabi dah wafat juga, elok baca. Soalan, kefahaman siapa yang kita nak ikut? Kefahaman sahabat Nabi ke kefahaman Wahabi? Jelas sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi kenapa tidak membezakan? Kerana sahabat Nabi faham tawassul ini tetap yang beri adalah Allah. Bukan makna kita tawassul dengan Nabi-Nabi yang beri, kita tawassul dengan wali yang beri, bukan. Tetap yang beri adalah Allah. Tak ada maknanya kita nak bezakan hidup dan mati. Kalau masa Nabi SAW masih hidup pun, kalau kita suluh dengan suluhan hakikat, Nabi SAW sendiri tidak boleh mendatangkan kebaikan dan tidak boleh menolak kemudaratan. Dalil firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, yakni Nabi SAW, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat dan juga kemudaratan. Bila Nabi tak milik untuk diri baginda sendiri, untuk orang lain, tentulah lagi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak boleh beri. Jadi kalau dari segi hakikat, ketika Nabi SAW masih hidup pun, Nabi tidak boleh memberi sebarang kebaikan ataupun menolak keburukan. Tapi kalau dari segi asbab, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan memang confirm, memang terbukti Allah mengkehendaki Nabi SAW menjadi sebab kebaikan, bahkan kepada sekian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi Nabi SAW sebab kebaikan. Ketika Nabi SAW masih hidup, ya. Ketika Nabi SAW telah wafat juga, ya. Adakah Nabi SAW mulia hanya ketika Nabi hidup? Selepas Nabi meninggal dunia, Nabi tidak mulia lagi? Jelas senantiasa Nabi SAW mulia di sisi Allah ketika hidup ataupun selepas meninggal dunia. Maka di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, bertawassul itu adalah satu perkara yang dibenarkan, harus ataupun sunat, dengan keyakinan bahawa yang memberi adalah Allah. Bukan makna kalau kita kata ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani yang beri, tidak. Tetap Allah yang beri. Habis kenapa sebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani? Kerana beliau wali Allah. Orang yang kita itu menganggap beliau orang yang mulia di sisi Allah. Sebab tawassuli dengan orang yang mulia di sisi Allah. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Itu sangkaan kita. Ana inda zanni abdi bi. Saya di sisi sangkaan hamba saya terhadap saya. Jadi kita sangka Allah kasih sayang pada satu orang, maka kita bertawassul. Takkan kita nak tawassul dengan orang jahat. Takkan kita nak tawassul misalnya dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Fir'aun, na'udzubillah. Sebab ini orang-orang yang kita yakini tak mulia di sisi Allah. Kita tawassul dengan orang yang mulia di sisi Allah,
Dan kemuliaan seseorang itu tidak hanya ketika hidup, tetapi berkekalan selepas mati. Jadi selesai bab tawasul. Next insya-Allah kita akan cerita tentang tabarruk ya. Tuan Haji tolong tanda sikit ya. Next kuliah kita bulan 9 kita akan masuk tabarruk, hukum ambil berkat. Kerana sebahagian daripada mereka komplain juga ambil berkat, sebahagian tak ada masalah. Tetapi kita nak terangkanlah supaya kalau ada komplain tentang ambil berkat, kita tahu apakah pegangan ahli sunnah wal jamaah dan apakah dalil-dalilnya ya. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Tak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi bil alamin. Amin ya rabbal alamin.